Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku pensyarah Puan Amirah Hazwani dan juga rakan-rakan seperjuangan yang lain. Baiklah, saya daripada kumpulan yang ke-10 dan juga saya merupakan pembentang yang pertama pada tajuk yang ke-10 ini, iaitu berkaitan dengan pengambilan vaksin COVID-19, pandangan menurut hukum syarak. Di dalam bab ini, saya akan menerangkan serba sedikit sebagai pengenalan apa yang akan dikongsikan bersama saya dan juga rakan-rakan yang lain. Dalam ini kita akan menceritakan pengenalan dan juga definisi, kemudian prinsip Islam dalam mendepani penyakit menurut maqasid syariah, hukum vaksin COVID-19 dan juga pandangan ulama berdasarkan nas syarak, kemudian kepentingan mengambil vaksin COVID-19 mengikut keterangan pakar perubatan, keistimewaan pencegahan penyakit dalam Islam, isu semasa berkaitan dengan vaksin COVID-19 dan juga tuntutan mengikut arahan pemerintah. Kemudian bersama dengan kesimpulan. Jadi, saya akan kongsikan apa yang dimaksudkan dengan definisi COVID-19. Baiklah, sebelum saya masuk dengan definisi vaksin, sukalah saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Sarihah binti Shahnun, nombor matrik I18303-411. Baiklah, saya akan menceritakan apa yang dimaksudkan dengan definisi vaksin ini. Definisi vaksin ini adalah sejenis bahan yang dapat membantu mencegah sesuatu penyakit. Sebagai perumpamaan, badan manusia dilindungi oleh sistem pertahanan ataupun dikenali sebagai sistem imunisasi, sebagaimana suatu negara dilindungi oleh angkatan tentera. Vaksin ini umpama bahan latihan untuk angkatan tentera badan kita. Ia akan digunakan untuk mengenali dan menewaskan musuh, iaitu bakteria ataupun virus yang mungkin boleh menjangkiti badan dan menyebabkan penyakit pada masa hadapan. Jadi pemberian vaksin secara berleluasa sejak beberapa dekad lalu telah mampu mengurangkan pelbagai jenis penyakit yang dahulunya datuk nenek kita pun pernah alami, seperti cacar, smallpox, polio dan juga sebagainya. Jadi vaksin ni tidaklah dikatakan sepenuhnya, maksudnya vaksin ini dikatakan sebagai salah satu cara untuk melindungi diri kita daripada bahaya yang ke depan. Maksudnya bila kita vaksin, sekurang-kurangnya badan kita tidak terdedah dengan penyakit dengan cepat. Maksudnya dia ada sistem yang membantu diri kita. Sebab itulah pentingnya vaksin ni. Sebab kita bukan saja vaksin ni bila kita pada tahun yang COVID-19 ini, sebenarnya daripada kita bayi lagi kita telah divaksin supaya sistem imunisasi kita membesar dengan baik dan juga sihat. Maksudnya sekurang-kurangnya kita mempunyai antibodi yang kuat, kita susah untuk terkena penyakit. Ini adalah salah satu punca ataupun faktor yang menyebabkan vaksin ini diperbolehkan bukan sahaja daripada awal, tetapi bukan sahaja sekarang, tetapi daripada awal lagi. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmal Nazira binti Zahil, nombor matrik I18303-271. Okey, saya akan membentangkan tentang prinsip Islam dalam mendepani penyakit menurut maqasid syariah. Okey, pada hari ini seperti kita sedia maklum bahawa dunia ni telah diuji dengan suatu penyakit berjangkit, iaitu COVID-19, yang mana mengakibatkan pelbagai kemudaratan dan juga kematian. Okey, oleh itu pihak kerajaan ini telah memilih vaksin sebagai salah satu penawar bagi mengawal penyakit COVID-19 tersebut. Okey, akan tetapi masih ada segelintir masyarakat yang mana takut untuk mengambil vaksin tersebut. Okey, jadi apakah prinsip Islam dalam mendepani isu vaksin ini sebagai ikhtiar? Okey, perlu kita ketahui antara tujuan vaksin ini ditetapkan oleh pihak berwajib ni ialah kerana ianya bertepatan dengan maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa. Okey, maka sudah menjadi tanggungjawab kita lah sebagai seorang Muslim untuk kita nak mencari alternatif demi nak memelihara maqasid ini, dan juga yang mana bertepatan dengan kaedah fiqh, iaitu la darara wa la dirara. Okey, yang mana maksudnya tidak ada sebarang mudarat dan tidak ada juga perbuatan membalas kemudaratan. Okey, Islam ini adalah merupakan agama yang mana amat menitik beratkan soal kesihatan dan dengan meletakkan beberapa prinsip asas di dalam menghadapi penyakit, sama ada sebelum dan juga semasa penyakit itu menimpa seseorang. Okay, antara prinsip yang mana diajarkan oleh Islam menurut maqasid syariah dalam berhadapan dengan sesuatu penyakit ialah seperti yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey,
apa tujuan kita berdoa kepada Allah Taala ni? Okey, tujuan dia adalah berdoa kepada Allah ini dilakukan kerana untuk mengelakkan seseorang itu ditimpa penyakit. Okey, terdapat beberapa doa dan juga zikir yang mana diajarkan menerusi pelbagai nas yang sahih, seperti ayat ni berterabur sikit. Okey, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Yang mana bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan juga penyakit-penyakit berbahaya yang lain. Okey, seterusnya prinsip yang kedua iaitu mencegah. Okey, Islam ni dia sangat menitik beratkan tentang pencegahan penyakit sebelum ia menimpa. Okey, bagi nak mengelakkan seseorang itu ditimpa penyakit, terdapat beberapa langkah pencegahan yang mana dianjurkan seperti yang ditunjukkan dalam riwayat yang sahih. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Ar-Rahman bin Auf bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Yang mana bermaksud, sekiranya kamu mendengar mengenai taun yang menimpa sesuatu kawasan, maka janganlah kamu masuk ke tempat tersebut. Okay, sekiranya dia berlaku di sesuatu kawasan dan kamu berada dalamnya, maka janganlah kamu keluar daripadanya untuk melarikan diri darinya. Okey, riwayat Al-Bukhari. Okey, hadis di atas ni dia tersebut jelaslah menunjukkan tentang langkah pencegahan yang mana disarankan oleh Rasulullah, sama ada sebelum dan juga selepas seseorang itu mengetahui akan penularan sesuatu wabak penyakit di tempat tertentu, dan janganlah ia pergi ke tempat yang diketahui berlaku penularan wabak bagi nak mengelakkan dirinya terkena wabak penyakit tersebut. Okey, manakala kalau jika seseorang itu dia telah berada di kawasan yang mana merebak padanya wabak, maka tindakan yang perlu dia ambil adalah bagi nak mengelakkan penularan penyakit tersebut ialah dengan cara dia tidak keluar daripada kawasan penyakit tersebut, supaya tidak mengelakkan berlakunya penularan ke kawasan-kawasan yang tidak berlaku penularan wabak penyakit tersebut. Okey, begitu juga sebagai langkah pencegahan daripada dijangkiti oleh wabak penyakit, Islam juga membenarkan kita ni menjarakkan diri ataupun menjauhkan daripada individu yang mengidap penyakit tersebut. Okey, kalau kita perhatikan, pihak kerajaan juga dia telah mengamalkan prinsip ini, iaitu dengan mengambil pelbagai langkah pencegahan seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP, bahkan menjarakkan diri daripada individu yang mengidap penyakit berjangkit ni merupakan salah satu langkah ataupun kita panggil SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Wa firru minal majzumi kama tafiru minal asad." Yang mana bermaksud, dan hendaklah kamu melarikan diri daripada pesakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri daripada singa. Okey, seterusnya prinsip yang ketiga iaitu merawat. Okey, sebaik sahaja seseorang itu ditimpa sesuatu penyakit, Islam ni telah memberi penekanan tentang kepentingan merawat. Okey, selain mana kita redha dengan takdir Allah SWT, tetapi tuntutan untuk merawat penyakit ni juga kita tidak boleh abaikanlah. Okey, seterusnya selain kita mencegah, okey, pihak kerajaan ni juga telah memilih vaksin ni sebagai langkah untuk merawat dan melindungi diri dengan ubat inilah. Okey, ini berdasarkan sebuah hadis daripada Usamah bin Syariq. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yadu' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin haram." Okey, mana bermaksud, hendaklah kamu merawat penyakit kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu penyakit melainkan dia turut menyediakan ubat baginya, melainkan satu penyakit sahaja, iaitu ketuaan. Okey, riwayat Abu Daud dan riwayat Ahmad. Okey, seterusnya prinsip yang terakhir iaitu tawakal. Okey, setelah mana segala ikhtiar, segala usaha kita lakukan, Islam ni dia mengajarkan kita supaya menyerahkan segala urusan seterusnya kepada Allah SWT. Okey, inilah bentuk tawakal, iaitu penyerahan diri yang mutlak kepada Allah SWT setelah mana usaha-usaha yang dilakukan. Okey, Allah berfirman yang dalam surah Al-Imran ayat 159, "Fa-iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang mana bermaksud, kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Okey, ini adalah pegangan akidah sejati seorang Muslim, yang mana setelah berusaha serta bertawakal kepada Allah SWT dalam setiap tindakan yang mana dilakukan, akan tetapi perlu kita fahami bahawa seandainya kita telah mengambil pelbagai langkah-langkah pencegahan penyakit tersebut seperti mengikut SOP yang telah ditetapkan, namun jika seseorang tu dia tetap juga diuji dengan penyakit ataupun ahli keluarga yang mana telah mengambil vaksin tetapi tetap ditimpa musibah, komplikasi sehingga mana mengakibatkan kematian, hendaklah dia menenangkan dirinya dengan firman Allah, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi fatawakkalul mu'minun." Okey, yang bermakna maksudnya katakanlah wahai Muhammad, bahawa sama sekali ujian ini tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita, dan dialah yang pelindung kita, dan kepada Allah jugalah golongan beriman itu perlu bertawakal. Surah At-Taubah ayat 51. Okey, kesimpulannya, menjadi tuntutanlah kepada kita ni sebagai seorang Muslim untuk merawat penyakit dan juga mengambil jalan pencegahan terlebih dahulu sebelum kita terkena wabak ataupun sebarang penyakit seperti suntikan vaksin COVID-19 tersebut. Okey, kita ni memang hanya mampu merancang tetapi Allah yang menentukan. Okey, jadi itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Nabila binti Saksikin, nombor matrik I18303-279. Baik, saya akan sambung untuk pembentangan yang seterusnya. Okey, bagi part saya akan bentangkan tentang hukum vaksin COVID-19. Okey. Berkaitan dengan hukum vaksin COVID-19 ni, ada selari dengan pendirian kerajaan bahawa ada mengadakan mesyuarat khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali yang ke-10 yang bersidang 3 Disember 2020, mengambil ketepatan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 ni memang seharusnya adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja. Okey, yang seterusnya kita nak tengok bahawa terdapat beberapa juga masalah isu bahan kandungan terdapat di dalam vaksin. Maka kita nak tengok kat sini apa hukum intipati dalam vaksin COVID-19 ni. Okey, maka Mufti Wilayah Persekutuan yang ke-7 telah mengulas sejak tahun 2016 yang lalu menjelaskan bahawa ada 3 bahagian yang telah disebut oleh para ulama. Antaranya yang pertama, vaksin yang pertama. Vaksin ni dia yang mempunyai kandungan yang harus untuk digunakan serta mempunyai kesan yang bermanfaat. Kalau macam vaksin tu ada kandungan yang boleh digunakan dan mendatangkan kesan yang bermanfaat, maka kat situ vaksin jenis ni boleh tak syarat lagi kita boleh guna. Kita adalah harus untuk digunakan. Dia merupakan nikmat Allah yang digunakan kepada sekalian makhluknya. Dan vaksin ini juga dapat memberi sumbangan yang besar bagi mengurangkan pelbagai wabak yang tersebar pada hari ini. So kat sini diumpama sebagai pencapaian perubatan. Maka vaksin yang pertama ni boleh digunakan. Okey, yang seterusnya adalah yang kedua, vaksin yang mengandungi isi kandungan yang harus digunakan tetapi ia menyebabkan mudarat yang lebih banyak kepada tubuh badan berbanding manfaatnya, ataupun ia tidak manfaat pada asalnya. Maka maksudnya isi kandungan dia tu harus digunakan tapi disebabkan datangkan mudarat yang banyak kepada badan kita berbanding manfaat yang ada. So dan ada yang ataupun dia tidak manfaat pun pada asalnya, maka vaksin jenis ni tak boleh digunakan kerana kita sama sekali dilarang untuk memudaratkan diri kita, baik dari segi makanan, minuman, perubatan dan sebagainya. Okey, yang ketiga, vaksin yang dipanggil sebagai proses istihalah. Istihalah punya maksud proses istihalah ni adalah proses perubahan kepada halal serta dia mempunyai kesan-kesan yang bermanfaat. Okey, vaksin ni dia mengandungi bahan yang diharamkan dan bahan yang mempunyai najis pada asalnya. Okey. Dan serta mempunyai kesan-kesan yang bermanfaat. Okey, vaksin ini bahan dia asalnya diharam dan dia telah dirawat dengan bahan kimia ataupun telah dicampur dengan bahan-bahan lain. Dia menukar daripada namanya kepada ciri bahan yang diharuskan penggunaannya. Okey, maksudnya dia daripada hal haram dan ada najis dalam tu, tapi bila dicampur dengan bahan kimia ataupun bahan-bahan lain,
dia boleh menukar kepada segi bahan yang boleh digunakan lah. So vaksin jenis ni tak syak lagi boleh digunakan, harus digunakan. Dan dia proses istihalan ni juga akan berlaku kepada jenis vaksin yang telah mengubah nama, sifatnya dan hukumnya boleh juga berubah. So kat sini vaksin jenis yang ketiga ni boleh untuk digunakan. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya kawan saya akan sambung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Alia binti Azhari, Netri I1830339. Okey, seterusnya saya akan sambung pada bahagian pandangan ulama berdasarkan nas syarak. Okey, pendapat yang pertama, menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau beranggapan tidak mengapa untuk melakukan rawatan ataupun mengambil vaksin sekiranya takut berlaku sebarang penyakit, ada wabak yang boleh mengancam nyawa. Okey, kat sini tidak ada masalah bagi rawatan untuk menghalang sesuatu penyakit. Jadi hukum berubat sebelum adanya wabak dibolehkan. Jadi vaksin ni adalah salah satu ikhtiar untuk sesuatu rawatan. Okey, berdasarkan sabda Nabi SAW, maksudnya sesiapa yang berpagi-pagian dengan 7 biji buah kurma ajwa tidak akan memberi kemudaratan kepadanya pada hari tersebut, racun dan juga sihir. Okey, riwayat Muslim 2047. Okey, seterusnya, menurut Fadilah Al-Syekh Dr. Said bin Nasir Al-Shatri, anggota Jawatan Kuasa Kibar Al-Ulama Arab Saudi, di mana hukum mengambil suntikan vaksin yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah penyakit. Beliau berkata, vaksin yang diberikan terdiri daripada sesuatu yang telah dikenal pasti berdasarkan penyelidikan bahawa ia dapat mencegah penyakit dengan izin Allah. Okey, perkara ni berkait rapat dengan hukum dan ia juga termasuk sebagai satu jenis perubatan. Okey, jadi kat sini hukum mengambil vaksin ni dibolehkan jika tujuan untuk mencegah sesuatu penyakit. Jadi sebab vaksin ni merupakan salah satu jenis perubatan di mana sabda Rasulullah SAW, berubatlah kalian, maka ia turut mengambil hukum rawatan. Okey, menurut Dr. Taha Ahmad Az-Zaidi, anggota Majlis Tertinggi Majma' fi Iraq, di mana beliau menyifatkan vaksin COVID-19 ini merupakan suatu rawatan pencegahan, di mana beliau mengambil langkah untuk menghalang seseorang masuk ke tempat berlakunya wabak sebab risau ia terus merebak. Okey, seterusnya, beliau berpendapat bahawa suntikan imunisasi dan vaksin adalah bagi menghalang penyakit berbahaya yang merupakan suatu perkara yang menempati syarak. Okey, di mana perkara ni dah masuk dalam kategori menghalang diri dari mencampakkan ke dalam kerosakan serta menjauhkan diri dari kebinasaan. Okey, seterusnya, menurut Dar Al-Iftah Mesir, bekas mufti Mesir Syekh Prof Dr. Ali Jumaah, okey, di mana beliau berpendapat hukum melakukan vaksin dengan tujuan menghalang penyakit berlaku kepada tubuh badan kanak-kanak adalah untuk menghalang sebarang penyakit kepada masyarakat, adalah suatu jenis dari rawatan yang bersifat perlindungan. Okey, jadi kat sini ia merupakan satu perkara yang telah dituntut oleh syarak dan hukum hakam syariah Islamiah. Okey, jadi wajib ke atas kita untuk membantu dalam usaha memberikan vaksin dan memelihara diri dari sesuatu wabak. Okey, seterusnya, resolusi Persidangan Ulama Sedunia di bawah Pertubuhan Negara-Negara Islam Sedunia telah menekankan keharusan, galakan dan hak pemerintah untuk mewajibkan rawatan secara paksa ke atas rakyatnya jika penyakit tersebut boleh membahayakan masyarakat. Okey, jadi di dalam resolusi Persidangan Ulama, mereka telah bersetuju bahawa telah jadi hak kerajaan untuk mengasingkan pesakit daripada berjangkit kepada orang lain dan mewajibkan suntikan vaksin untuk mencegah segala penyakit. Okey, seterusnya, pendapat Mufti Wilayah Persekutuan, pengambilan vaksin memenuhi maqasid syariah kerana dalam Islam hifzun naf, penjagaan nyawa, termasuk dalam perkara yang dituntut. Okey, dari sudut pengambilan vaksin telah terbukti dapat mencegah tubuh badan dari pelbagai penyakit yang telah diterima secara umum oleh pakar-pakar. Jadi ia telah bertepatan dengan maqasid syariah, hifzul masalih yakunu min janibil wujudi wa min janibil adami. Okey, maksudnya penjagaan maslahah-maslahah itu berlaku daripada sudut mewujudkan maslahah dan menjaganya daripada hilang. Okey, jadi kat sini boleh dilihat pengambilan vaksin ni boleh mencegah badan kita daripada segala penyakit.
Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafratul Adwa binti Kalana. Nama matrik I18303-262. Saya sambung topik yang seterusnya, iaitu kepentingan ataupun pentingnya mengambil vaksin COVID-19 mengikut keterangan daripada pakar-pakar perubatan. Kita sedia maklum bahawa negara masih lagi berada dalam tahap yang membimbangkan kerana masih adanya jangkitan COVID-19. Kalau kita lihat dari segi perkembangan COVID di Malaysia sejak dari awal tahun ini, jumlah daripada penurunan dan peningkatan kes sangat-sangatlah tidak menentu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, dan juga sehingga sekarang pun perubahan jumlah kes COVID masih lagi sama. Hal inilah yang menjadi penyebab kepada berbagai masalah yang timbul. Sebagai contohnya, dari segi ekonomi negara yang semakin merosot. Salah satu contoh yang kita boleh lihat di sini melalui sektor pelancongan. Melalui sektor pelancongan ini, pendapatan bagi sektor pelancongan semakin berkurang. Ini disebabkan oleh tidak lagi ramai orang yang datang untuk melancong, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya penutupan sempadan dari negeri-negeri ataupun negara-negara lain, ataupun adanya penghalang bagi seseorang itu untuk melakukan aktiviti pelancongan, contohnya PKP ataupun adanya kes COVID yang semakin tinggi ini. Dan contoh lain yang lebih dekat dengan kita adalah berkaitan dengan kesan ataupun impak dari psikologi dari diri seseorang itu. Contoh yang kita boleh lihat di sini melalui isu yang pernah berlaku sebelum ini, iaitu isu panic buying, yang mana disebabkan oleh rasa takut ataupun rasa bimbang dalam diri seseorang itu, maka mereka pun melakukan pembelian secara panik ataupun kita panggil panic buying. Dan ada juga sesetengah orang yang membeli sesuatu keperluan itu tetapi dengan kuantiti yang sangat banyak, sehingga berlakunya kehabisan stok di mana-mana tempat. Ini boleh menjadi masalah lah kepada orang lain untuk membeli kerana kehabisan stok. Dan ada juga pelanggan berebut. Melalui tingkah laku inilah yang menunjukkan bahawa kebimbangan itu sebenarnya boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang itu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Dan ada juga contoh-contoh yang lain, contohnya seperti kemurungan disebabkan stres ataupun memikirkan kesihatan yang mungkin terjejas dan sebagainya. Disebabkan inilah perlunya program pengambilan vaksin ataupun perlunya ambil vaksin ini, kerana ia adalah salah satu cara ataupun solusi untuk mengurangkan ataupun menghalang daripada berlakunya penyebaran COVID-19 yang semakin teruk. Halangnya terdapat isu yang paling utama yang sekarang ini, iaitu berkaitan dengan sikap ragu-ragu ataupun penolakan daripada sesetengah masyarakat. Contohnya golongan-golongan anti-vaksin, yang mana golongan-golongan anti-vaksin ini banyak melakukan penyebaran maklumat-maklumat yang palsu, berita-berita yang palsu, sehingga boleh mendatangkan kesan buruk lah. Contohnya boleh mempengaruhi persepsi orang-orang yang lain, dan sangat disayangkan orang-orang yang menolak daripada mengambil vaksin ini kerana mereka tidak sedar bahawa vaksin ini adalah sangat penting dan menjadi salah satu kunci lah untuk menghentikan daripada penyebaran COVID-19 ini menjadi semakin teruk. Dari sini saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan keterangan daripada pakar-pakar perubatan yang lain dan juga kebaikan yang ada pada vaksin untuk memperlihatkan betapa pentingnya pengambilan vaksin ini. Antara beberapa keterangan daripada pakar perubatan, iaitu saya ambil daripada Dr. Zamberi, yang mana beliau berkhidmat di Jabatan Mikrobiologi Perubatan, iaitu Hospital Pengajar UPM. Beliau memberi keterangan bahawa individu yang tidak divaksin ataupun tidak mengambil vaksin ini adalah antara golongan yang senang untuk dijangkiti virus COVID. Dan jika individu ini dijangkiti virus COVID tetapi tidak mempunyai apa-apa gejala ataupun simptom, walaupun individu tersebut adalah seorang pembawa, tetapi sebenarnya kandungan virus yang ada di dalam badan individu tersebut adalah sangat banyak, dan ini membuka peluang yang besar kepada virus tersebut untuk menjangkiti individu-individu yang berada di sekelilingnya. Tetapi
Sebaliknya, berbeza pula bagi orang yang telah divaksin. Bagi individu yang telah divaksin tetapi telah dijangkiti virus COVID, kandungan virus yang ada di dalam badan individu tersebut sangat sedikit dan ia sukar untuk menjangkiti orang lain. Disebabkan itulah Dr. Zamberi ini menasihatkan agar orang ramai ini supaya mengambil vaksin dengan segera untuk supaya dapat mengawal ataupun menghalang daripada penularan COVID-19 ini menjadi lebih teruk. Dan disebabkan itulah penting sebenarnya pengambilan vaksin ini, kerana tujuan vaksin ini adalah untuk melindungi seseorang individu itu daripada jangkitan COVID-19. Terdapat juga keterangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana mereka menyatakan bahawa kanak-kanak ini adalah antara golongan yang mudah untuk dijangkiti sebarang penyakit termasuklah virus COVID. Ini kerana sistem daya lawan ataupun yang kita panggil sistem imun yang ada dalam tubuh kanak-kanak ini jauh lebih lemah kalau dibandingkan dengan sistem imun yang ada di dalam tubuh tubuh orang-orang dewasa. Disebabkan itulah pengambilan vaksin ini sangat penting, kerana vaksin yang boleh membantu untuk menguatkan sistem imun yang ada di dalam tubuh kanak-kanak dengan cara ia merangsang sel pertahanan sekaligus melindungi mereka daripada kemungkinan berlaku komplikasi yang boleh mengancam nyawa kanak-kanak. Disebabkan itulah kanak-kanak ini sangat disyorkan untuk mengambil imunisasi ataupun vaksin lebih awal mengikut ketetapan yang ditentukan ataupun yang diberikan. Walaupun keberkesanan untuk vaksin ini tidaklah boleh dijamin secara 100%, tetapi perlindungan yang diperoleh daripada vaksin ini adalah lebih selamat daripada mendapat sebarang penyakit yang boleh mengancam nyawa kanak-kanak ataupun yang boleh membawa kepada maut. Terdapat beberapa kebaikan dan juga kepentingan yang boleh diperoleh jika kita mengikuti program pengambilan vaksin ataupun jika kita mengambil vaksin. Antaranya iaitu mendapat manfaat dan juga kebaikan untuk tubuh. Kesan bagi seseorang yang sudah divaksin akan kurang mendapat risiko jangkitan. Walaupun risiko jangkitan itu ada, tetapi pakar perubatan percaya bahawa pesakit ataupun individu-individu ini masih lagi boleh dilindungi kerana tubuh yang sudah divaksin memberikan tindak balas sistem imun yang lebih baik sebagai menjadi penghalang bagi tubuh seseorang individu tersebut untuk mendapat risiko sakit yang lebih teruk. Yang kedua iaitu pengambilan vaksin. Bagi individu yang telah menerima vaksin, amat sukar untuk seseorang itu mendapat sakit yang teruk dan serius. Contohnya yang boleh lihat di bawah iaitu adanya bukti bahawa vaksin COVID-19 ini boleh mengurangkan kesan sampingan yang diterima oleh pesakit yang mempunyai gejala COVID sekaligus yang mempunyai rangkaian penyakit yang serius, contohnya seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya jika pesakit tersebut sudah menerima vaksin. Dan yang terakhir iaitu sukar untuk menjangkiti orang lain. Okey, di sini terdapat kajian yang menunjukkan kadar jangkitan terhadap orang yang telah menerima vaksin ini adalah lebih rendah dan sukar untuk menjangkiti orang lain. Ini menunjukkan bahawa vaksin ini bukan sahaja melindungi seseorang individu tersebut, tetapi juga melindungi individu-individu yang berada di sekelilingnya. Contohnya seperti ahli keluarga, rakan-rakan dan juga orang-orang yang mempunyai sistem imun yang lemah. Disebabkan inilah pengambilan vaksin sangat-sangat penting kerana vaksin dapat membantu sistem imun di dalam tubuh kita ini untuk mempelajari cara melawan penyakit dengan betul dan dapat bertahan dalam jangka masa yang sangat lama. Selain daripada dapat merangsang sistem imun di dalam badan kita, vaksin juga sangat bermanfaat bukan sahaja kepada diri kita sendiri tetapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ini bagi membantu ataupun sebagai salah satu cara untuk membendung daripada berlakunya lagi penularan virus COVID-19. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Aila Syazwa binti Ni Aziz. Nombor matrik I183033307. Okey, saya akan sambung kepada perbentangan yang seterusnya iaitu berkaitan dengan keistimewaan pencegahan penyakit dalam Islam. Okey, seperti yang kita tahu, pengambilan vaksin merupakan salah satu cara untuk melindungi rakyat dari penyakit berjangkit sekaligus mengurangkan risiko kematian.
Dalam hal ini bertepatan dengan maqasid al-syariah yang wajib dipelihara, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan juga memelihara harta benda. Menurut Al-Qudah 1987 bahawa prinsip pencegahan penyakit dalam Islam merupakan beberapa keistimewaan, antaranya adalah peneraju, kredibiliti serta sederhana dan mudah. Yang pertama adalah peneraju. Prinsip pencegahan penyakit dalam Islam adalah bersumberkan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita tahu, prinsip tersebut merupakan beberapa hukum syarak yang sentiasa diamalkan oleh Muslim tanpa mengira adanya kemanfaatan dari segi perubatan kesihatan. Sistem penjagaan kesihatan sebagaimana yang diatur oleh Islam menunjukkan ke arah peneraju kepada prinsip pencegahan penyakit. Seperti yang kita tahu, vaksin ini digunakan sebagai alat pencegahan penyakit yang mana ia memberi galakan supaya mendapat rawatan. Islam menyarankan kepada seluruh umatnya agar sentiasa mencari penawar kepada setiap penyakit. Hal ini bersesuaian dengan sabda Nabi Muhammad SAW, likulli da'in dawa'un fa iza usiba dawa'ud da'i bara'a biiznillah azza wa jalla. Maksudnya setiap penyakit mempunyai penawar. Apabila penawar menepati penyakit tersebut, nescaya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Muslim. Dalam hal ini hukumnya adalah harus ini kerana utamakan rawatan sebelum berlaku wabak atau berlaku sebarang penyakit adalah dibolehkan. Yang kedua adalah credibility. Di sini dengan adanya perkembangan sains dan teknologi, kebenaran tentang ajaran Islam semakin terselah. Ini dapat dilihat berkenaan prinsip pencegahan penyakit yang ada dalam Islam adalah selari dengan penemuan sains dan teknologi pada masa kini. Justru ia dapat menambahkan lagi keimanan umat Islam terhadap kebenaran Islam yang berlandaskan syariat Islam. Jelas di sini menunjukkan keistimewaan yang ada dalam melakukan pencegahan penyakit yang digariskan oleh syariat Islam adalah selari dengan apa yang dituntut. Keistimewaan yang terakhir adalah sederhana dan mudah. Kat sini prinsip pencegahan penyakit dalam Islam merupakan amalan yang mudah dilaksanakan. Demikian juga jika dikhawatiri timbulnya suatu penyakit dan dilakukan imunisasi untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat, maka hal itu termasuk tindakan dalam melakukan pencegahan. Hal ini sesuai dengan matlamat pemberian vaksin, iaitu supaya ia dapat membina imuniti tubuh badan dalam tubuh manusia dan sekaligus dapat mengelakkan diri dari dijangkiti penyakit dan elak dari menjadi penyebab jangkitan kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya berkaitan dengan keistimewaan pencegahan penyakit dalam Islam, dan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina binti Uthman, nama matrik I18303385. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya, iaitu berkaitan isu-isu semasa berkaitan vaksin COVID-19. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan iaitu telah bersetuju menggunakan resolusi muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 3 Disember lalu mengambil ketetapan bahawa hukum menggunakan vaksin COVID adalah harus dan wajib diambil golongan yang ditetapkan kerajaan. Mufti Wilayah mengatakan aspek kepenggunaan harus penggunaan ini adalah harus, iaitu selepas mendapat kesepakatan bahawa vaksin halal dan thayyiban sahaja yang diluluskan untuk digunakan kepada rakyat Malaysia. Pengambilan vaksin adalah usaha bertujuan untuk menghadapi krisis COVID dengan lebih efisien. Selepas mendapat kelulusan bagi mendapatkan vaksin, itu pada tarikh 22 November 2020, Malaysia ni telah menandatangani perjanjian dengan fasiliti COVAX
iaitu bagi pengambilan vaksin untuk keperluan imunisasi 10% rakyat Malaysia. Okey, manakala pada 24 November 2020, kerajaan melalui Menteri Kesihatan telah menandatangani perjanjian pembelian awal dengan syarikat farmaseutical Pfizer bertujuan mendapatkan bekalan vaksin sebanyak 12.8 juta dos bagi mendapat keperluan 20%, iaitu bersamaan dengan 6.4 juta penduduk rakyat di Malaysia. Okey, yang pertama pada Oktober 2021, itu setengah sekolah berasrama mengarahkan agar ibu bapa sendiri mendapatkan vaksin janji temu untuk vaksin anak-anak. Okey, ibu bapa keliru untuk melakukannya sendiri kerana telah mendaftar anak-anak di Maya Sejahtera untuk vaksinasi, tetapi masih belum mendapat tarikh, sedangkan sekolah akan dibuka tidak lama lagi. Okey, sekolah yang berasrama ni perlu mendapatkan vaksin, kemudian dan mengarahkan ibu bapa sendiri untuk menguruskan sendiri. Ibu bapa keliru untuk untuk menguruskan vaksinasi anak-anak kerana telah mendaftarkan di Maya Sejahtera tetapi belum mendapat tarikh. Di perkongsian media sosial ada mengatakan tentang pusat-pusat pemberian vaksin yang membenarkan OA, tetapi ada maklumat tersebut didapati palsu dan surat arahan OA yang ditarik balik menyebabkan kekeliruan pengurusan PPV dan ibu bapa. Kekeliruan itu turut mengakibatkan ibu bapa dan pelajar terpaksa pulang tanpa vaksin kerana didapati palsu. Okey, seterusnya pada hujung tahun 2021 terdapat satu kes berkaitan yang mendapatkan penjelasan, iaitu berkaitan seorang ibu bahawa anaknya remaja yang berusia 13 tahun yang tular di media sosial dikatakan lalai kerana dipercayai selepas mendapat suntikan vaksin COVID-19 di PPV Angkor Klemang. Okey, petikan daripada Sinar Harian mengatakan bahawa ibu tersebut menjelaskan bahawasanya remaja tersebut iaitu Muhammad Azim Hassan yang berumur 13 tahun longlai dek kerana telah ada gemetar untuk menerima suntikan vaksin dan bukannya kesesampaian daripada vaksin berkenaan, sehingga ibu tersebut kecewa kerana ada berita yang mengatakan sehingga ada berita yang mengatakan anaknya meninggal kerana kesesampaian vaksin. Okey, sementara itu Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah, Dr. Osman Wariju juga dilaporkan menafikan dakwaan seorang pelajar perempuan di Balik meninggal dunia selepas terima suntikan vaksin COVID-19. Okey, yang terakhir, pada 17 Julai 2021 terdapat beberapa kejadian suntikan vaksin COVID-19 di PPV yang tular di media sosial didakwa membabitkan penjagaan kosong. Okey, kes yang dilakukan iaitu yang dilakukan oleh petugas rumah sakit Angkatan Tentera Resat yang dilakukan di PPV pada lalu kem lapangan terbang Sungai Petani, Kedah. Okey, Kementerian Kesihatan menjelaskan mana-mana individu yang terbukti menerima suntikan penjagaan kosong akan menerima suntikan baru. Okey, kes yang dilaporkan adalah termasuk kejadian pada Sabtu lalu di kem lapangan terbang Sungai Petani, Kedah, yang mana PPV itu dikhaskan kepada anggota ATM dan ahli keluarga mereka sahaja. Okey, vaksinasi di PPV itu dilaksanakan oleh petugas rumah sakit Angkatan Tentera Resat kem berkenaan. Okey, sesiapa individu yang didapati mendapat vaksin penjagaan kosong akan dikenakan suntikan baharu oleh Kementerian Kesihatan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairunisa binti Aziz, nombor matrik I183033433. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada tuntutan mengikuti arahan pemerintah. Okey, dalam isu berkaitan dengan pengambilan vaksin COVID-19, ia juga turut terkait dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, yang mana pihak pemerintah ni dituntut untuk memutuskan sesuatu keputusan yang diambil yang paling baik, yang mendatangkan masalah kepada keseluruhan rakyat. Setelah mengambil kira faktor-faktor yang pelbagai serta setelah mendapatkan pandangan dan pendapat daripada pihak-pihak yang berkeperkaran dan juga berautoriti. Jadi dalam konteks ini, pemerintah ni dia berhak untuk menggubal keputusan berdasarkan kepada kemaslahatan rakyat dengan berlandaskan kepada syariat Islam. Justru selagi mana orang kata arahan pemerintah itu dilakukan untuk masalah mereka serta tidak bercanggah dengan pemerintah Allah, maka menjadi kewajipan untuk arahan tersebut dipatuhi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta taatlah kamu kepada golongan ulil amri dari kalangan kamu. Okey, berdasarkan ayat itu, jelaslah menunjukkan bahawa kita mestilah patuh akan arahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, ketaatan ini terikat selama mana arahan tersebut tidak bercanggah dengan pemerintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti kata lain, ketaatan hanyalah pada perkara yang ma'ruf dan tidak pada perkara yang munkar, iaitu maksiat. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda bersabda, la ta'ata fil maksiatillah innama ta'atu fil ma'ruf, yang bermaksud tidak ada ketaatan pada kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah kepada perkara yang ma'ruf. Seterusnya, berdasarkan kaedah fiqh, tasarruful imam ala rakyatihi manutu bi maslahah, yang bermaksud tindakan pemerintah terhadap rakyatnya hendaklah berdasarkan maslahah. Okey, jadi dalam hal ini dunia menunjukkan semua pemimpin ini sama ada dari dunia Islam ataupun sebaliknya belum berlumba untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bagi rakyat masing-masing dalam mengekang penularan wabak pandemik ini. Justru tidak hairanlah apabila negara-negara kaya ini telah sanggup mendapat vaksin dengan harga berbilion ringgit semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat masing-masing. Sebagai kesimpulannya, menjadi tuntutan kepada kita ni untuk merawat penyakit. Begitu juga mengambil jalan pencegahan dahulu sebelum terkena wabak atau sebarang penyakit, antaranya dengan mengambil suntikan vaksin COVID-19. Okey, dengan secara ringkasnya, kita ni perlu mengambil suntikan COVID-19 ni untuk untuk melindungi diri kita daripada terkena wabak tersebut. Justru setiap jalan yang dilakukan itu merupakan suatu rawatan dan ikhtiar terhadap takdir Allah dengan menggunakan takdirnya. Ia sama sekali tidak bermaksud menolak takdir Allah. Ini seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nafirru min qadarillah ila qadarillah, yang bermaksud kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir yang lain. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.